Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. Alright. So dalam slot bahasa Arab untuk SPM. So insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi beberapa topik berkenaan dalam kategori mauqi' wal i'rab marfu'. Yang mana minggu lepas kita dah kupaskan tempat ataupun mauqi' wal i'rab yang marfu' dalam bahasa Arab. So saya bersama dengan Sabrina. Assalamualaikum Sabrina. Waalaikumsalam Ustazah. Ahlan wa sahlan. Syukran Ustazah. Alright. So Sabrina ingat tak minggu lepas kita ada buat dua topik tak silap saya, yang mana kita ada mauqi' wal i'rab marfu'. Apakah mauqi' i'rab yang marfu'? Mubtada' khabar dan juga fa'il. Mubtada' khabar dalam jumlah ismiyah, manakala dalam jumlah fi'liyah kita ada fa'il yang marfu'. Okey, fa'il. Okey, dalam fa'il tu saya juga ada kongsikan yang mana kalau kata dalam jumlah fi'liyah tak ada fa'il, dia akan jadi kalau tak ada fa'il. Dia akan jadi naib fa'il. So naib fa'il juga hukumnya marfu'. So fa'il dan naib fa'il marfu' juga. Okay, dalam konteks jumlah fi'liyah. So kalau nak tahu lebih lanjut, kena tengoklah video yang terdahulu. So untuk hari ini kita akan sambung dalam jumlah ismiyah semula. Yang mana minggu lepas mubtada' dan khabar. So dalam mubtada' dan khabar, kalau kita masukkan, kita masukkan apa kita panggil dia an-nawasih. An-nawasih, asma'ul an-nawasih lah. Hurufun nawasih. Huruf yang boleh merubahkan mauqi' wal i'rab untuk mubtada' dan khabar. Seperti mana yang kita tahu mubtada' dan khabar mauqi' dia adalah marfu' kedua-duanya. So bila kita letak huruf an-nawasih, dia akan berubah. Right? So apakah huruf an-nawasih tu? Sabrina. Huruf an-nawasih apa? Kana dengan inna. Kana dengan inna. So untuk hari ni kita akan bincangkan pasal kana dan inna. Kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha. Kenapa saya bawa dua-dua? Sebab dia sama saja. Kana dengan inna. Dan adik-beradik dia. Akhwatuha tu adik-beradik dia lah. Sama dari segi apa? Sama dalam segi mereka berada dalam jumlah ismiyah. Kedua-duanya kena berada dalam jumlah Ismiyah. Jumlah ismiyah ada apa? Mubtada' khabar. Mubtada' khabar. Mubtada' khabar yang mana hukum aslinya kedua-duanya adalah Marfu'. marfu'. Right. Dan apabila kita akan berjumpa dengan kana wa akhwatuha ataupun inna wa akhwatuha, dia akan merubah tempat mauqi' wal i'rab. Daripada marfu' dia akan berubah menjadi mansub. So kedua-dua ni kita panggil dia adalah huruf an-nawasih. So kalau kata soalan, dia akan keluarkan huruf an-nawasih. Jangan tak tahu huruf an-nawasih adalah kana ataupun inna wa akhwatuha. Itu persamaan dia. Perbezaan dia adalah daripada segi mauqi' wal i'rab. Boleh? So kita tengok kat sini hukum i'rab. Kana dengan inna, dia cuma terbalik sahaja. So kalau kana tarfa'ul mubtada' wa tansibul khabar. Apa maksud dia? Dia yang pertama mubtada' dia marfu'. Mubtada' marfu' dan khabar mansub. So ini untuk yang mufrad. Marfu' bil dhammah wa mansub bil fathah.
Okey, itu alamat dia lah. Alamatil raf'in adalah dhammah wa alamatun nasbin adalah fathah. So dia terbalik dengan inna. Inna dia terbalik, dia akan jadi tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar. Maksudnya apa, Sab? Maksudnya untuk mubtada dia mansub, khabar dia marfu. Khabar dia marfu'. So jadi begitulah mubtada dan khabar dia akan berubah hukum daripada asal mubtada dan khabar kedua-duanya marfu'. Okey, so dia akan berubah hukum apabila masuk kana ataupun inna. Boleh ingat? InsyaAllah boleh. Okey, kita tengok adik-beradik kana. Kana. Okey, kana ada adik-beradik dia. Kana, asbaha, adha, amsa, bata, zalla, soro, laisa. Okey, so ni adalah huruf-huruf an-nawasih tu tadi. Okey, yang menyebabkan khabar dia berubah menjadi mansub. Okey. Ingat semula hukum kana dia akan tarfa'ul khabar wa tansibul tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Okey. So bila jumpa adik-beradik ni semua ni kana, laisa apa semua, dia akan berubah mubtada dan khabar dia, boleh? Tapi kita tak panggil dia mubtada, isim yang pertama ni mubtada. Kita panggil dia isim apa yang keluar. So contoh kalau kana pada ayat tersebut, kita panggil dia isim kana. Kalau soro, isim soro. Kalau zolla yang keluar, isim zolla. Okay? Kita tak panggil dia mubtada sebab dia dah ada huruf ni. Walaupun asal dia nama dia mubtada dengan khabar. Tapi khabar tetap ditetapkanlah, maksudnya tetap maintain. Dia jadi khabar untuk kana, khabar untuk soro, khabar untuk zolla. Ikut kepada huruf kana wa akhawatuha ni yang mana ada dalam jumlah. Boleh dapat? Boleh, mubtada dia jadi isim, isim untuk apa huruf yang keluar tu So jadi setiap makna ni akan ada, setiap perkataan ni akan ada makna dia, apa kegunaan dia, perbezaan dia. Okey. Itu tadi adalah hukum i'rab dia lah. Alright. So untuk KSSM ada dekat soro. Soro adalah adik-beradik kana. Okey, bukan kana seorang saja, semua. Right. So untuk lam ada semuanya sekali, cuma kena kenal pasti, jangan confuse sama ada dia adik-beradik kana ke dengan inna. Right? Dan juga untuk lam dia ada fungsi, dia kena tahu fungsi. Kana adalah untuk apa? So ni makna dia. Okay? Kana yakunu kun. Dia ada fi'il madi, mudhari' dan amar. Nampak? Kana yakunu kun. Madi, mudhari' dan amar. So sama sahaja dia kategori kana wa akhawatuha yang menyebabkan tarfa'ul khabar wa tansibul tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Okey. Dan makna dia adalah tufidu taukidul mutlaq. Yang ni kena ingatlah apa makna dia. Makna kana untuk apa? Asbaha tufidu taukid tu bil subhi. Maksudnya kalau kana ni dia menentukan keadaan tu yang mutlak keadaan dia. Sesungguhnya, biasa kana kalau dalam bahasa Melayu terjemahan dia sesungguhnya. Okey, asbaha dalam maksurat ada asbah tu kan. Kat sini asbah. Asbahna wa asbah mulkulillah kan. Ada kan dalam maksurat kan? So dia dibaca pada waktu subuh. Okey, adha pada waktu an-nahar. Okey, menunjukkan waktu nahar. Nahar tu matahari naik lah, macam solat duha, adha. Alright. So amsa menunjukkan waktu petang. Masak. Dalam maksurat pun ada juga amsa itu.
Okay, sama dengan asbaha tadi. Amsaitu, amsan, kulillah. Alright. So kemudian bata. Bata yabitu bits. Sama juga ada madhi mudhari' amar dia. Dia menunjukkan waktu malam. Okay. Malam-malam yang baru malam lah, yang masih nampak lagi rumah orang lah. Belum gelap sangat lah. Yang gelap sangat pada zollah. Zollah menunjukkan waktu malam, tapi malam yang betul-betul gelap. Zollah, tak nampak langsung. Tengah malam lah biasanya. Okay. Sebab tu yang famous biasanya adalah tadi saya cakap, Soro tak ada kan kat sini kan? Bawah sekali Ada kat saja. bawah sekali lah, tak nampak ada ni. Ada pelindung kat tengah. Okey, Soro. Okey, Soro menunjukkan dia berubah tahwil. Tahwil tu menunjukkan dia berubah daripada contoh rama-rama lah. Rama-rama daripada ulat jadi kepompong jadi rama-rama kan. So dia berubah. Soro kat situ. Okey. Sebab tu kalau perasan yang lain semua ni menunjukkan masa, betul? Dia tak berapa famous lah. Okay, yang famousnya kana dengan soro. Yang ni KSSM punya lah. Tapi untuk lam perlu tahulah makna-makna dia. Kalau kata keluar soalan peksa, awak tahu kegunaan dia. Okay, maksudnya yang lain tu lebih kepada masa. Yang berbeza tu dekat kana taukidul mutlak dengan soro li tahwil. Tahwil tu untuk berubah. Okay, itu makna dia lah. Alright. Boleh? Boleh, insyaAllah. Kemudian kita tengok adik-beradik inna. Inna. Inna ataupun anna. Okay. Inna, anna, adik-beradik dia ada laita, ka'anna, lakin dengan la'al. La'al lah. Sekejap, saya tersalah letak sabdu. Sabdu bukan atas tu. Sabdu atas lam. La'al lah. Okay, apa makna dia? Inna? Sesungguhnya. Taufid, yufidu taukid. Taukid dia menegaskan. Taukid lah. Macam belajar bab taukid. Sesungguhnya dia seorang yang datang, dia seorang-seorang aja. Tak ada orang lain. Melainkan dia lah. Okay, so tu taukid. Tu maksud dia. Tufidu taukid. Laita maksud dia. Tufidu tamanna. Tamanna apa? Larangan ni. Tamanna. Tamanna adalah harapan. Laita. Laita. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Dalam surat lah biasanya ada. Okay. Surat tak rasmi ada. Risalah ghair rasmiyah ada pakai laita untuk akhir ayat biasanya. Alright. Kemudian kita ada ka'anna. Ka'anna tufidu tashbih. Apa maksudnya? Dia macam contoh. Tashbih perumpamaan. Seperti ka'anna awak seperti bulan dalam kecantikannya. So ka'anna adalah digunakan untuk tashbih. Tashbih kita merumpamakan, perumpamaan lah. Okay. So terus ada lakin. Lakin maksudnya? Tetapi. Lakin tetapi. Okay. So istidrak. Istidrak kita ada alasan lah. Tetapi apa kan. So guna lakin. Tapi apa? Ada penjelasannya kat situ. Alright. Dan last sekali la'alla tufidut tarjih. Apa maksud la'alla? Mungkin. Yes. Okay. So actually laita dengan la'alla boleh digunakan dalam surat tak rasmi tadilah semoga juga. Okay. Tapi ikut pada konteks ayat lah. Kalau kata tadi la'alla mungkin kan. Mungkin kita boleh
bersua ke. Alright. So guna dalam konteks ayat. Tapi yang pastinya tahu ini adalah adik-beradik in dan makna dia. Okay, kena tahu makna untuk lam. Lam kena tahu makna sebab ada soalan yang dia akan tanya apa maksud makna huruf ni. Dia suruh pilih. Okay, so nanti kita tengok soalan yang ada. Okay, so kita tengok. Alright, so kita akan tengok soalan melalui permainan bingo ni. Boleh? Sab, kita main bingo? Boleh, Ustazah. Boleh. Okey. So, Sab dululah. Sab dengan saya je main. Nak nombor berapa? Nak nombor 3. Nombor 3. Okey, kita ambil nombor 3 dulu. Alright. So, soalan nombor 3. Jumlah fiha idhafah. Kena buat jumlah yang ada idhafah. Ni jumlah biasa je lah. Mubtada khabar yang ada idhafah. Idhafah tu adalah mudhaf mudhafun ilaih. Boleh? 1 minit lagi sekarang. Jumlah yang ada mudhaf mudhafun ilaih, mubtada dan khabar dalam jumlah ismiyah. Yang sya'ali ila rufatul muallimin. Jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Jami'ul tullab najihin. Najihun. Jami' At-tullab at-tullab najihun. najihun. Okey, boleh. Nun alif Ustazah. Nun alif najihun. Oh, nun alif najihun. Betul juga. Salah spelling. Najihuna. Okey. Kalau dah padam gitu lah. Alah, tak cantik pula. Okey, boleh. Dia nak nampakkan mudhaf mudhaf ilaih pada mubtada tu. Boleh? So mudhaf mudhaf ilaih dekat mubtada. Mudhaf tak ada alif lam, mudhaf ilaih ada alif lam dan berbaris bawah. So mudhaf marfu' najihun adalah khabarnya. Jadi adalah mubtada dan khabar. Okey, so soalan seterusnya. Kita tak main bingo lah, kita main XOXO lah. Saya boleh tukar game tiba-tiba. Tahu kan XOXO? Tahu. Awak X, saya O. Okey, saya ambil O. Tu. 4. Okey, jumlah khabar mufrad. Jumlah khabar mufrad senang je. Talibun mujtahidun. Itu ayat senang je guys. Right. So terus. Sab. Nombor 5. Okey, tak apa. Nombor 5 buat ayat syibih jumlah. Khabar syibih jumlah. Khabar dia syibih jumlah. At-tullab yamshuna ilal fas ke kelas. Right, ilal fas. Okey, ada khabar. Tapi khabar dia kat sini jumlah fi'liyah sebab ada fa'il. Kalau boleh jumlah tu terus syibih jumlah. Khabar tu terus syibih jumlah. Dapat? At-tullab ilal fas. At-tullab fil fas. At-tullab fil fas. Okey.
Pelajar di kelas tulab fil fas. Tulab fil fas apa? Nasyitun. 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 Okey, nasyitun. Pelajar-pelajar dekat kelas tu yang bersungguh-sungguh. Alright. So, saya pilih alamat nombor 4 dah kena halang. Okey, saya ambil 7 lah. Nanti awak menang kat situ. Okey, 7. 7 kita tengok i'rab kana. Bila ada kana tadi apa hukum dia? Depan atas. Bila depan atas, maksudnya yang belakang ni dia jadi khobar. So, khobar mansub bil fathah. Boleh? Okay. So, cak. Next. Nombor 2. Nombor 2. Jumlah fiha inna. Inna lil muttaqina mafaza. Inna muttaqina. Inna muttaqina Mafaza. faza. Cuma ada lil. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina. Okey, sebab tu dia dah berubah kat situ. Inna lil muttaqina mafaza. Ni ayat Quran ke apa? Sebab dia macam lain sikit. Sebab biasa inna dia terbalik, dia atas dengan depan kan. Cuma dalam ayat Quran dia ada sebab kenapa dia bentuk dia macam gitu. Tapi tak apa sebab ada inna. Okay, kalau nak selamat, buat ayat biasa sahaja, baris atas dengan baris depan. Dapat ke? Dapat susah. Alright, contoh inna al-muslimina solihuna. Okay, inna al-muslimina. Okay, sebab dia mansub sebab jamak pakai ya. Okay, kemudian dia marfu' solihuna. Kemudian dia marfu', mansub dan marfu'. Okay, dia terbalik inna. Alright, so seterusnya saya ambil nombor 1. Nombor 1 jumlah ada kana. So saya terbalikkan sajalah. Kana. Okeylah. Kana al-faizuna. Kana al-faizuna. Kana faizuna. Apa? Orang-orang yang berjaya itu? Masrurina. Gembira. Masrurina. Okay, kana dia terbalik, marfu' dulu baru mansub. So marfu' bil waw, mansub bil ya. Right? So next up. Nombor 8. Alah, pandailah awak ni buat trik. Awak menanglah macam gini. Okeylah, tak apalah kasih chance. Okey, nombor 8. I'rab in al-mustahdam. Isim inna mansub fathah. Isim inna dia bukan mubtada kan. Dia isim inna, hukum dia mansub bil fathah. So dia akan jadi inna al-mustahdimah. Inna al-mustahdimah al-ilmi. Okay, so Sab menang. Alright, so Sab menang, kita habislah kat situ. Right, so kita tengok soalan sebenar. Right, so soalan yang ada kat dalam buku apa Sab? Buku Kimah. Buku Kimah. Ini untuk lam. Okay, alright. So ni antara soalan yang ada dalam buku exercise lah. Okay,
Saya ambil bahagian yang muka surat 71 tu. Sebab muka surat 70 tu dia bahagian mubtada khabar. Mubtada khabar yang minggu lepas kita dah buat tu. So boleh buat latihan untuk mubtada khabar dekat muka surat 70. So untuk hari ni kita masuk Kana dengan Ina tu kena kenal pasti dia adik-beradik siapa ni. Kita tengok adik-beradik siapa yang keluar ni. Alright, so yang pertama kita ada Zola. Zola adik-beradik siapa? Kana. Adik-beradik Kana. Jadi adik-beradik Kana automatik depan atas. Okay. Kemudian yang kedua Inna. Kita kena pasti huruf dulu untuk kita betulkan apa yang salah. Ni soalan dia untuk sahihkan apa yang salah. Betulkan apa yang salah. So bila kita tahu hukum dia tu tadi baru kita boleh adjust dia lah. So Inna pula. Inna hukum dia apa tadi? Mansub dulu baru marfu'. Okey. Kemudian ada zonna. Zonnan tu sama dengan zonna. Zonna adik-beradik siapa? Zonna. Zonna adik-beradik Inna, so sama atas depan juga. Alright. Kemudian yang keempat Laisa. Laisa adik-beradik? Kana. Adik-beradik Kana marfu' dulu baru mansub. Lakin Inna. Lakin adik-beradik Inna atas dulu baru depan. Okey, baru kita boleh kita betulkan ayat yang salah ni. So alright, so betulkan dia akan jadi apa? Zolla Al-Fatiyan. Al-Fatayani Wasimin. Okey, bil ya. Okey, sebab bukan Wasimin, Wasimai ni dia dua. Fataya ni dua orang. So kalau dua dia baris atas mai ni. Mai ni. Dia pakai ya. Mansub bil ya. Okey. Yang kedua Inna. Innal maghfiratu wasi'atan. Wasi'atun. Tan lah, betul lah. Dia muannas, ta marbutah. Jadi belakang dia pun kena ikut ta marbutah, cumanya baris atas. Balik. Balik terbalik. Tengok. Asyik baik sebab dia Inna kan. Asyik baik awak ingatkan. Okey. So terbalik baris dia. So baris dia atas dulu, maghfiratan wasi'atun. Okay, sebab tu kena tulis dulu depan ni dia punya formula. Baru kita tahu kita pun salah ke betul lah. Right. Okay, so yang ketiga. Zonantu Muhammadan taliban. Kalau Muhammadan kena ada alif tu untuk menunjukkan dia dan Muhammadan talibun lah. Ni formula dia. Talibun. Sebab tu kena tulis dulu formula tu. Macam buat matematik pula ada formula je. Tapi matematik jalan kerja dia lagi panjang kan. Yang ni pendek je. Okay. Yang keempat. At-talibata ni. Laisata. Lisani. Sebab dia marfu' alif nun. Okay. Ada dua orang. Dua orang dia akan jadi Lisani. Tajlisani. Tapi dia mansub bil ya. Tajlisaini. Pakai domer
Huma. Tajlisa, tajlisa, Tajlisu. tajlisu. Tajlisu untuk jamak ni dua. Tajlisat, tajlisatani. Tajlisatani. Kalau dia mansub dia akan jadi tajlisatai. Ni. Ada ta? Okey. Tajlisatai ni ada ta eh? Ta tu baris atas. Kat sini tajlisina je. Ni dah jamak. Ada ta sebab dia dua. Tajlisatai ni. Right. So yang kelima, yarji'u 'ala darsah lakinnahu Lakinnahu ni nak ni ni nu'asan ni. Nu'asan. Nu'asan jadikan dia marfu' ni mansub. Tak ada alif kat selepas sin. Okey. Lepas nun. Tak ada alif. Kinnahu nu'asun. Nu'asun je. Nu'asanan. Saya salah eja ke? Saya salah eja. Nun ain. Sin alif. Nun ain sin alif nun. Nu'asanun. Sebab dia marfu' Lakin lakinna. Hu ni domir tak boleh berubah. Lakinna. Na tu yang baris atas. Bukan lakinnuhu tapi lakinnahu. Alright. So dah betulkan So dah betulkan apa yang salah kat situ. Okay, so soalan seterusnya. Yang ni, ini yang saya cakap tadi. Ada huruf an-nawasih. Bila disebut huruf an-nawasih, maksudnya sama ada kana ataupun inna. So kena kenal pasti huruf adik-beradik siapa lah. Right. Okay, so yang pertama kita ada apa an-nawasil ibtidak dia? Inna. Inna. Betul. Lepas tu isim inna ismuhu wa khabaruhu. Lil muttaqina mafaza. Okey. Maksudnya isim dia lil muttaqina, khabar dia adalah Mafaza. Macam itu. Right, so yang kedua. Apa an-nawasih dia? Asbahu. Asbahu. Nampak asbahu kadang-kadang duduk tengah. Asbahu. So mana dia punya isim? Isim asbaha? Kafirun ke muslimin? Asbahu adik-beradik siapa? Kana. Adik-beradik kana. Kalau adik-beradik kana, marfu' dulu baru mansub. So sekarang siapa yang marfu'? Al-kafirun. Al-kafirun. So kafirun isim. Okay. So muslimin akan jadi khabar dia. Yep. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, dia punya huruf dia kana. Huruf dia kana. So mana isim? Madinah. Al-Madinah. Madinah tu Sau. Sau khabar dia. Suk. Suk. Okay, dekat bandar tu ada pasar. Suk. Okay, so sama kana depan dengan atas. Right, tapi sebab ada huruf jar, hati-hati. Bila ada huruf jar, dia akan bertukar. Baris bawah. Okay, so yang keempat. Mana an-nawasih dia? Lakinna. Madama. Tak. Madama. Madama. Okay, madama adik-beradik siapa? Kana kot. Tak ada yang tadi? Tak ada. Tak ada Okay. Adik-beradik kana.
Marfu Inna. dulu baru mansub. Okey. Jadi isimnya Isimnya Ahu. ahu. Okey, asmaul khamsah. Kemudian khabar dia. Ah, Jadi. Bukan. Tu Hayyan. abang atuk saya. Hayyan. Yang ikut yang mansub lah. Siapa mansub kat situ? Hayyan. Hayyan mansub. Nak detect macam tu je terus. Kalau mansub tu khabar dia lah. Sebab dia adik-beradik kan. Okey, lakin. Adik-beradik. Lakin adik-beradik Ina. Adik-beradik Ina, formula dia depan, atas. So, nawasih dia lakin, isim dia adalah siapa yang mansub kat sini? Anas. Anas. Okey, Anasa mansub dan Mahmalu. malu nak marfu' bil waw. Okey, jangan lupa kenal pasti adik-beradik siapa, kemudian tuliskan dia punya apa ni? Dia punya depan. Dia punya Dia punya baris. dia punya hukum lah. Tapi kita panggil dia kita punya rumus lah, rumus. Ataupun formula dia. Kena ingat adik-beradik Kana depan atas dulu. Kalau adik-beradik Inna atas dulu baru depan. Okay, tak semestinya baris. Itu adalah kita panggil dia macam keyword ajalah. Maksudnya kita dah faham marfu' bil dhammah, mansub bil fathah. Okay, itu untuk mufrad. Kalau kata jamak, marfu' bil waw, mansub bil ya. Boleh ingat? InsyaAllah boleh. Okay. Right. So kita pergi soalan seterusnya. Yang ni. Makna. Kan dah keluar. Tentukan makna huruf. Apakah makna huruf ka'anna tadi? Tashbih, taukid, tarjih. Ka'anna. Ka'annaka badrun. Awak seperti bulan. So, tashbih, perumpamaan. Laita zaman ya'udu yauman. Tamanni. Mazala al-juharan. Mazala. Tahawul. Tahawul ke? Tahawul yang lakin. Tahawul yang lakin dia menjadi. Hawil tu jadikan. Nafi menafikan ayat. Istimrar. Okay, mazala. Okay, istimrar maksudnya sentiasa. Sentiasa istimrar. Right, so tu makna dia. Okay, seterusnya untuk i'rab. Ni dia dah senang, dia dah bagi hukum i'rab dia pilih. Maukah yang i'rab yang sahih. So asbaha. Asbaha akan jadi apa? Fa'il, khabar, isim asbaha. Isim asbaha. La'alla an-nisa mu'minat. Khabar la'alla maf'ulun bih maf'ulus tsani. Khabar la'alla. Sebab ada la'alla. Okay, zonan tahum khadirina. Zonan tahum khabar zona. Hasbal muallim Ahmad najihan. Isim hasibah. Nama hasbah ni tadi tak jumpa adik-beradik Kana ke Inna? Hasibah. Dia tengok ayat je dekat belakang dia najihan. Bila mansub, belakang maksudnya depan marfu'. So adik-beradik? Mansub belakang. Mansub belakang, marfu' depan. Adik-beradik? Kana. Mansub dia. Oh ya, kana. Mansub belakang. Mansub belakang, marfu' depan. Adik-beradik Kana. Alright, last kali ada Inna.
Inna Allah laysa lahu lagi tak baris. Oh, dia tak baris lah. Macam mana ni? Isim Laisa. Isim Laisa ke khobar Laisa? Okey. So, maksudnya dia ambil Laisa, bukan Inna. Sebab jawapan dia isim Laisa ke khobar Laisa ataupun khobar Inna. Dekat mana? Inna Allah laisa lahu syarkillah. Laisa. Inna Allah laisa. Laysa lahu syarik. Lahu Okey. Inna Allah laysa lahu syarik. Sebab Inna atas depan dulu. Maksudnya dia laisa luhu lah. Sekejap, syarik. Allah tidak syirik. Syarika. Laisa luhu, bukan lahu, laisa luhu. Jadi kalau laisa luhu, laisa dia akan jadi luhu dia akan jadi Isim Laisa. ya, isim laisa. Sebab dia sebelah laisa. Okey. So kita habis dekat situ. Boleh faham? Boleh Ustaz. Senang tak? Boleh lah, kena hafal dia punya. Kena hafal apa? Dia punya apa? Akhwat dia. Kena hafal akhwat dia. Tapi tadi dia ngelak, dia suruh i'rab pilih. Mau ke? Cumanya kalau kata kena i'rab yang betul, macam mana dia akan jadi? Contoh kalau kata isim kana. Isim kana akan jadi? Isim kana. Isim kana marfu' bidhammah. Isim kana marfu' bidhammah. Okey. Sekejap saya bagi satu contoh ayat lah untuk kita i'rab. Okey, ini i'rab yang panjang lah. Jadi pilih i'rab je. Pilih tempat i'rab ni tak best. Sikit sangat. Okey. Contoh saya ambil. Al-baitu kabirun walakin si'ruhu rahis. Rahisun. Okey. Walakin. Alright, saya ambil set. Okey, sekarang nak tentukan roh ni. Roh ni baris rari ru. Selepas walakin. Ra. Ra okey. Betul. So set rahu. Kenapa ra? Sebab belakang dia dah rahisun. Okey. So dia akan jadi isim lakin. Isim lakin. Hukumnya Mansub bil fathah. Mansub. Okey, mansub bil fathah. Okey. Hu ni domair tak boleh berubah. Yang berubah dekat ra tu lah. Ra ke ru. Okey. So dia adalah mansub bil fathah. So rahisun akan jadi Khabar lakin marfu' bidhammah. khabar lakin marfu' bidhammah. Right, nak panjang boleh fi akhirihi. Okey. Tu lakin. Lakin adik-beradik. Adik-beradik siapa lakin? Inna. Inna. So inna wa ahawatuha. Hukum dia mansub dulu baru marfu'.
Okey, tu tadi lakin. Dan kalau contoh ayat dia sara al-ju fi al-ghurfah ghurfah haran. Sara al-ju fi ghurfati haran. Okey, tentukan mana isim sara Alju. al-ju. Khabar dia mana? Harun. Haron. Okey. So maksudnya Sora adalah adik-beradik. Kana. Sebab kana marfu' dulu baru mansub. Mansub. So dia kana wa ahawatuha. Okey, hukum dia ini. Right. So i'rab dia al-ju akan jadi al-jaw. Jawu. Isim soro. Isim Sora Marfu' bidhammah. marfu' bil dhammah. Dan khabar Khabar soro. Mansub bil fathah. mansub bil fathah. Okey, senang ke? Senang. Tapi kemungkinan soalan dia bukan keluar ayat satu-satu, dia berada dalam kitaah. Dalam petikan. Bila petikan tu kita kena tengok ayat tu kana ke inna ataupun adik-beradik kana dengan inna tu tadi. Okey, dan kita kena ingatlah siapa adik-beradik kana dengan inna. Boleh? Apa yang Sab dapat? Dapat membezakan dan memfahamkan ayat inna dengan kana. Kana. So, apakah mauqi' yang marfu' tadi? Marfu' untuk kana, isim kana. Isim kana dan Dengan khabar inna. khabar inna. Okey. So mauqi'ul marfu' tempat yang marfu' adalah isim kana dengan khabar inna. Okey. Tapi kena kenal adik-beradik dia kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha. Boleh? InsyaAllah boleh. Alright. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ila liqa. Syukran Ustazah. Fun. Okay.